Tiba ketika mana Nabi sedang berkumpul berbicara dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung lah, Arab yang jauh daripada penempatan, yang bukan daripada bandar. Orang kampung ni dia lain sikit lah, bukan kampung dalam konteks kita dekat Malaysia ni tuan-tuan. Arabi ni dia satu kelompok kabilah yang duduk jauh daripada bandar. Dia ni golongan nomad yang berpindah randah. Kalau tempat tu ada sumber air, sumber makanan yang mencukupi, dia akan duduk situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun, yang mana tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya kita dapat menikmati kemanisan iman melalui ibadah-ibadah yang benar-benar akan membawa kita kepada jalan kebaikan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan istiqamah dalam jiwa kita untuk terus kita berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, pada malam ini kita sambung pengajian hadis ataupun kitab ringkasan Sahih Muslim, yang mana kita pada malam ini akan masuk bab yang baru. Kita dah habis bab Kitabul Iman, bab keimanan kita sudah melalui dan kita sudah habis perbincangan pada pengajian yang lalu, yang mana hadis terakhir kita belajar tentang ad-dinun nasihah. Hadis kita sudah belajar tentang huraiannya, iaitu ilmu Kitabul Ilm, iaitu bab yang membicarakan tentang ilmu. Iaitu Imam Bukhari dia letakkan satu bab yang khusus cerita tentang ilmu. Dia bukan saja cerita tentang ilmu, tetapi cara penyampaian ilmu, cara diambil ilmu itu ini sendiri, dan cara mempelajari ilmu itu sendiri berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ni ada dua jenis. Pertama, ilmu fardu ain. Kedua, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni ilmu yang setiap Muslim dia kena tahu lah. Dia kena tahu dan dia kena faham, yang mana dalam konteks istilah yang lain dinama al-ilmu minad dini bid-darurah. Kalau dalam erti kata lain, ilmu-ilmu yang wajib setiap mukmin dan muslim beramal dengannya. Itu ilmu fardu ain. Macam contoh, ilmu untuk kita belajar solat, ilmu untuk kita belajar Al-Quran yang kita nak baca dalam solat, ilmu tentang hukum hakam puasa berkaitan dengan zakat seumpamanya. Ini ilmu yang wajib. Dan ilmu fardu ain juga ilmu tauhid, iaitu wajib mempelajari ilmu tauhid secara ringkas. Ya, dia tahu ilmu tu, walaupun dia tidak mendalami ilmu tauhid tu sampai perbahasan yang ilmu kalam yang mendalam, itu tak masuk dalam bab kewajipan. Ya, dia masuk perkara
fardu ain, cukup sebilangan manusia saja menguasai ilmu tu. Manakala ilmu tauhid yang dia kena belajar, ilmu yang dengan dia belajar ilmu itu dia dapat menyucikan Allah, mengangkat Allah sebagai Tuhan, mengelakkan dirinya daripada menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Ilmu tauhid nama dia. Sebab tu kita belajar ilmu sifat 20. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Satu ilmu yang penting dipelajari, yang mana setiap sifat itu didetailkan untuk kita faham sifat-sifat Allah, sifat ijabi dan sifat salbi, iaitu sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang tak wajib bagi Allah. Wajib maksudnya yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah. Manakala kalau bab ilmu kalam ni ilmu tahap fardu kifayah. Ini cukup kalau bidang pakar lah. Sama juga bab solat. Yang penting dia tahu solat, macam mana nak solat, nak lengkapkan solat, cukup. Manakala nak belajar fiqh secara mendalam, 4 mazhab, bab qiyas, dalil dan sebagainya, itu termasuk dalam kategori fardu kifayah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bila sebut tentang ilmu agama ni tak semuanya fardu ain. Cukup untuk kita dapat belajar dan kita dapat buat, menghasilkan dan dapat kita apply benda-benda yang wajib, itu fardu ain. Manakala ilmu yang mendalam yang lebih tinggi kepakarannya, ya, takhasus, speciality, usul fiqh, bidang hadis, tafsir dan sebagainya, itu cukup kadar fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya apa? Orang lain buat, kita tak payah. Macam contohlah, kalaulah dalam dunia Islam ni tak ada seorang pun pakar fiqh, maksudnya berdosa semua sekali. Tapi insya-Allah lah, setiap negara, setiap tempat ada mereka yang bertanggungjawab untuk menjaga ilmu ni. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ilmu yang kita belajar, kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya, adakah termasuk dalam kategori ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah? Dia ada berkait rapat dengan soalan orang tanya kita. Ustaz, ada orang kata, kenapa kita kuliah maghrib ni, kenapa nak berhenti azan? Kita teruskanlah majlis ilmu ni, tak payah azan. Azan tu sunat, kuliah tu wajib. Belajar ilmu tu wajib. Kenapa kita nak berhentikan kuliah, kena azan pula? Ada juga dia pakai mantik macam tu, ataupun logik macam tu. Ya. Jadi dia kata azan tu sunat. Betul lah, sunat, bukan wajib. Sunat kifayah. Kalau tak buat pun tak berdosa, ataupun tak ada azan langsung pun tak berdosa. Ya. Tapi adakah betul kuliah-kuliah maghrib yang hari-hari kita duk belajar ni tuan-tuan termasuk dalam kategori fardu ain? Ya. Bagi saya kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh ni dia ilmu tambahan tuan-tuan. Ilmu tambahan. Yang maksudnya yang datang-datang semua tahu dah nak solat macam mana dah. Tahu macam mana dari segi sudut akidah, asas solat. Ya. Berkaitan dengan ilmu-ilmu rukun iman, rukun Islam, dia ada asas. Cukuplah. Manakala yang belajar kuliah maghrib, kuliah subuh ni, dia ilmu tambahan. Dia bukan termasuk ilmu fardu ain. Contoh macam hari ni, saya mengajar apa? Ilmu kitab Sahih Bukhari. Belajar hadis. Makna hadis. Detail hadis. Maksud hadis. Maksud apa di sebalik hadis. Itu termasuk ilmu fardu kifayah. Tak wajib setiap individu itu mesti belajar. Tetapi digalakkan. Digalakkan untuk belajar. Ya, kecualilah kalau memang yang belajar tu, yang mengajar tu ilmu fardu ain. Yang datang ni semua tak reti sembahyang. Tak reti nak baca Fatihah. Alif bata pun tak reti. Ataupun ilmu tauhid, contoh yang datang ni semua mualaf, ilmu tauhid memang tak tahu, basic tauhid tak ada. Itu barulah boleh kita katakan majlis ilmu itu majlis yang fardu. Yang mana yang mengajar tu pun ilmu fardu ain, yang datang belajar tu pun zero, nothing, ataupun tak lengkap ilmu fardu ain. Itu barulah adil kita kata majlis ilmu yang kita belajar, kuliah dan sebagainya termasuk kategori majlis ilmu yang fardu. Tetapi fardu ain macam ni fardu ain. Bukan fardu ain, dia sunat ataupun fardu kifayah. Maksudnya cukuplah ada yang belajar, yang mendalami, yang lain tidak mendalami, yang tidak belajar secara luas, maka hukumnya tidak berdosa. Ya. Jadi menjawab persoalan tu, azan nak kena berhenti tidak? Kena berhenti azan lah. Ya. Sebab dua-dua sunat. Tak ada isu kuliah maghrib ni wajib, azan tu sunat, so kena tak payah azan, teruskan kuliah. No. Kalau ada sesiapa berhujah dengan begitu, bagi saya tak tepat, jawapan yang tak betul. Ya.
Kuliah yang kita belajar ni tuan-tuan, contoh besok ada ustaz ajar tafsir Al-Quran. Hari ni kita belajar tafsir surah Al-Muluk. Fardu kifayah. Dia bukan fardu ain. Ya, tak ada ulama pun kata wajib setiap Muslim memahami isi kandungan Al-Quran. Tak ada. Ya. Jadi kalau ada sebahagian yang mendalami ilmu tafsir, cukup jatuh kefarduan bagi individu-individu yang lain. Dan automatik kalau ilmu yang diajar itu dalam kategori ilmu fardu kifayah, maka majlis ilmu itu tidak termasuk dalam kategori yang wajib. Ya, sebab kepakaran tu ramai dah yang memiliki kepakaran itu dalam Malaysia ni ataupun dekat USJ ni pun ramai pakar tafsir, adanya cuma menyorok tak nampak tuan-tuan ya. Ataupun dekat surau-surau lain pun banyak yang ajar tafsir. Ya. Jadi itulah beberapa persoalan mukadimah yang boleh kita ceritalah untuk kita faham dari segi sudut keilmuan, ataupun kita pun nak masuk bab ilmu dan kita mukadimah sedikit kategori ilmu dan sebagainya. Bagaimana dengan ilmu engineer, kedoktoran dan sebagainya, dia termasuk dalam kategori fardu kifayah. Yang maksudnya penting dalam untuk kita memastikan ada pakar perubatan, pakar ekonomi, pakar engineer untuk membangunkan dan memajukan umat Islam, mesti ada juga, wajib ada. Tetapi bukan semualah. Kenalah ada certain people yang kena belajar. Yang lain duduk rumah ke, buat kerja lain ke, ataupun belajar ilmu agama ke, ataupun kerja yang lain ke, cukuplah. Sama termasuk dalam kategori fardu kifayah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kata ilmu kuliah maghrib yang tuan-tuan belajar dengan pelbagai ustaz dan tok guru tu bukanlah kita kata tak payah belajar. Saya kata bukan fardu ain, bukanlah jangan belajar, tidak. Dia tetap digalakkan belajar. Digalakkan sangat-sangat. Dapat pahala. Duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir. Insya-Allah masuk majlis ilmu walaupun bukan wajib sekalipun, tetap kategori kita duduk dalam taman syurga. InsyaAllah mereka yang istiqamah dalam majlis ilmu, Allah akan tempatkan dirinya, Allah akan mempermudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita nak baca tentang satu hadis yang berkait rapat dengan bab hadis pertama sekali dalam bab ilmu yang dimasukkan dalam ringkasan Sahih Muslim. Kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله fantadhiris sa'ah. Baik, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya, beliau berkata tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majlis, Nabi berbicara dengan sekelompok manusia. Iaitu Nabi berbicara dengan sekelompok manusia, mungkin di dalam Masjid Nabawi. Baik. Ja'ahu a'rabiyyun. Tiba-tiba ketika mana Nabi sedang berkumpul berbicara dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni Arab kampung lah. Arab yang jauh daripada penempatan, yang bukan daripada bandar. Orang kampung ni dia lain sikit lah. Bukan kampung dalam konteks kita dekat Malaysia ni tuan-tuan. Arabi ni dia satu kelompok kabilah yang duduk jauh daripada bandar. Dia ni golongan nomad yang berpindah randah. Kalau tempat tu ada sumber air, sumber makanan yang mencukupi, dia akan duduk situ. Bila habis sumber air, barulah berpindah ke tempat lain. Ini golongan Arabi, ataupun satu kabilah yang duduk di tengah-tengah padang pasir, jauh daripada hiruk pikuk bandaraya ataupun penempatan yang jauh lebih moden dan lebih tersusun. Jadi golongan Arabi ini dia, ataupun Arab Badui ini dia, style dia ataupun cara dia berkomunikasi sedikit berbeza. Ya. Macam kita zaman dulu lah kan.
orang kampung masuk bandar. Macam mana? Macam-macam istilah lah. Lain macam lah, jakun lah, itulah, macam tu lah. Jadi bila Nabi berhadapan dengan golongan A'rabi ataupun golongan Arab Badui ini, maka Nabi fahamlah. Ada sampai satu tahap, ada golongan Arab Badui masuk Masjid Nabawi, dia buang air kecil di dalam satu sudut Masjid Nabawi. Ada sahabat nak marah, nak pukul. Nabi kata relax dulu nanti. Sebab faham, dia bukan orang bandar. Dia tak biasa dengan sosok keadaan Madinah ataupun bandar yang besar ataupun bandar yang gaya kehidupannya berbeza. Baik, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu berkata, bila berlakunya hari kiamat? Mata sa'ah? Dia tanya. Nabi tengah bercakap ni. Ada baik masuk je. Bila masuk? Macam kita lah kan. Kita tu at least kalau nak bertanya Tok Guru ni, kita tunggu dulu agak-agak dia dah habis ayat tu, baru angkat tangan. Ustaz, nak tanya Ustaz, apakah hukum sekian-sekian? Okay, fine. Ya, ini Arab Badui, Nabi tengah bercakap, terlintas di hati dia nak bercakap. Bila hari kiamat? Itu pun terus tanya dia, tak panggil wahai Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah. At least panggil lah nama panggilan yang hormat. Tapi Arab Badui ni terus tanya, bila hari kiamat? Ya. Baik, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bercakap, berbicara. Tak layan apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Arab Badui ini. Faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakariha ma qala. Maka bila Nabi tak layan pertanyaan Arab Badui ini, maka adalah sebahagian sahabat yang duduk dalam majlis itu berkata, berbisiklah, dia kata, Nabi tak suka ni apa dia tanya ni. Sebab itu Nabi teruskan perbicaraan, Nabi tak berhenti, Nabi tak jawab soalan dia sebab Nabi tak suka. Ya. Baik, kemudian waqala ba'duhum bal lam yasma'. Manakala sebahagian lain pula dia berkata, Nabi tak dengar ni dia cakap. Mungkin Nabi teruskan percakapan itu sebab mungkin Nabi SAW tak dengar apa yang dia cakap. Baik. Jadi ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila ialah bukan Nabi tak dengar ya. Menurut ulama-ulama hadis di sini, maksudnya kalau para sahabat boleh dengar pertanyaan soalan itu, mungkin kemungkinan besar memang Nabi dengar lah. Dan dalam hadis ni menunjukkan bahawa Nabi SAW memang dengar percakapannya. Cuma kenapa Nabi teruskan persoalan itu, kenapa Nabi tak layan soalan itu? Sebab seolah-olah Nabi tak berapa gemar soalan itu. Soalan tu Nabi tak berapa nak layan. Sebab soalan pun dia tanya tentang bila berlakunya hari kiamat. Seolah-olah Nabi tak suka soalan itu tak sepatutnya ditanya. Apabila seorang itu masuk Islam, dia tahu memang hari kiamat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui bilanya berlakunya hari kiamat. Ya. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Ya, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berada di dalam rahim seseorang. Jadi soalan tu dah jelas dalam Al-Quran. Apabila seorang tu masuk Islam, dia memang tahu bahawa hari kiamat, Nabi pun tak tahu. Teringat pada satu hadis apabila malaikat Jibril tanya kepada Nabi, mata sa'ah. Ya, maka Nabi SAW kata, mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Ya. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya ni. Maksudnya Nabi tak tahu langsung. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya Allah Subhanahu yang tahu ilmu sa'ah. Dan dalam hal ini tuan-tuan, ulama kata seni Nabi SAW mengajar dalam pendidikan itu boleh kalau ada orang bertanya soalan yang tak sepatut kita layan, kita boleh diam je. Ya. Soalan yang tak sepatutnya ditanya boleh diam saja. Macam contoh, Imam Syafi'i, dia berdasarkan hadis ni tuan-tuan, ada ketika mana dia dekat Mesir, ada seorang lelaki datang berjubah macam ulama. Ya, Imam Syafi'i pun tengok dengan gaya pemakaian itu macam ulama. Ya. Jadi dia pun jumpa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ingat mungkin dia jadi nak berbicara ataupun nak munazarah ataupun nak muzakarah ilmu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun sambut dia seolah-olah dia ni seorang ulama yang besar. Ketika itu Imam Syafi'i tengah duduk berehat, bersandar dekat rumah dia. Ya. Baik, tiba-tiba berborak-borak dia kata, wahai Imam, aku ada satu soalan nak tanya pada engkau. Ya.
Bagaimana hukumnya kalaulah matahari itu terbit ataupun fajar itu terbit, adakah benar memang kita ni wajib menahan diri daripada makan dan minum pada bulan Ramadan? Betul kan? Ya betul. Maksudnya betul lah tu. Maksudnya terbitnya fajar sadiq, maksudnya subuh, kita tak boleh makan dan tak boleh minum bagi mereka yang berpuasa. Dan kemudian dia tanya lagi, wahai Imam Syafi'i, bagaimana pula kalau matahari itu terbit pada waktu tengah hari? Bukan pagi. Maksudnya pukul 12 terbit matahari ataupun terbit fajar. Imam Syafi'i dengar soalan macam tu, Nabi pun jenis tak layan, dia terus bersandar balik, dia berzikir dan apa, dia tak layan soalan tu sebab soalan tu memang soalan yang bodoh. Yang datang tu bukan ulama, orang biasa tapi keterampilan seperti ulama. Jadi mana akal boleh masuk tuan-tuan? Tak mungkin, tak pernah berlaku ataupun sangat-sangat mustahil ya berlakunya matahari terbit pukul 12 tengah hari. Kalau 12 tengah hari tu memang tengah hari lah tuan-tuan. Ya, mungkin berlaku dekat Eropah musim sejuk. Musim sejuk dia punya siang pendek, malam panjang. Ya, jadi itu jelah kalau kita tengok kan macam dekat Eropah tu pukul 8 tu masih barulah subuh masuk. Pukul 7 tu kita pergi kerja, pukul 8 tu gelap lagi, subuh tak masuk. Itu biasalah, itu masih lagi kategori pagi, bukannya kita kata tengah hari keluar matahari. Jadi soalan yang ditanya kata Imam Syafi'i itu bagi Imam Syafi'i soalan yang tak sepatut tanyalah orang yang berilmu, yang dikatakan Muslim, yang tahu tentang asas-asas ilmu fardu ain ni, tak sepatut tanya soalan macam tu. Maka dia ambil keputusan, aku tak nak layan soalan ni. Pasal apa layan? Lagi banyak soalan-soalan yang merepek merabat akan dia tanya. Begitu jugalah kemungkinan Nabi tak jawab soalannya sebab Nabi tak berapa suka. Soalan ni bukanlah Nabi sombong, sebab Nabi nak mengajar. Soalan ni tak perlu tanya. Tak perlu tanya. Soalan ni membawa kepada satu kita nak melawan seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa cerita tentang bilanya berlaku hari kiamat takkan ada siapa pun akan tahu. Tetapi dengan rahmat Allah yang maha luas, Allah bagi tahu kita tentang tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar, dan ini semua banyak disebut dalam kitab Al-Fitan. Ya, bab-bab Al-Fitan iaitu tanda-tanda hari kiamat. Baik, hatta idza qada hadithahu qala aina arahu as-sa'il, aina as-sa'il 'anis sa'ah. Habis saja Nabi berbicara, barulah Nabi raikan jugalah. Sebab apa? Kena jawab juga soalan tu, tetapi soalan dari segi sudut plot twist yang lain lah. Yang mana Nabi kata, aina as-sa'il 'anis sa'ah, siapa tadi yang tanya tentang bila hari kiamat? Qala, maka lelaki itu berkata, ha ana ya Rasulullah, ini akulah yang bertanya. Akulah yang bertanya tentang soalan itu. Maka kata Nabi SAW, qala idza duyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Nabi kata, apabila amanah itu disalahgunakan, idza duyyi'atil amanah, bila amanah itu disalahgunakan, maka Nabi kata tunggulah hari kiamat. Itu tanda-tanda kecil. Maksudnya Nabi nak jawab tak jawab, tak jawab tak boleh juga, nak jawab Rasulullah kata aku tak tahu, tetapi Allah bagi tahu tentang bilakah berlakunya hari kiamat, iaitu bila amanah-amanah yang sepatutnya dipikul oleh orang-orang yang amanah, tetapi amanah itu disia-siakan, amanah itu tidak dijaga baik. Maksudnya berlakunya satu penipuan dan pengkhianatan amanah dalam masyarakat sehingga dianggap sebagai satu benda yang normal. Maka Nabi SAW kata tunggulah hari kiamat sudah hampir dekat. Kemudian dia kata lagi, qala kaifa idha'atuha. Lepas tu dia tak puas hati lagi tanya, bagaimana amanah itu disia-siakan ataupun amanah itu disalahgunakan? Maka Nabi bersabda, idza wussidatil amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Al-Muslim, dan dalam sunan-sunan yang lain hadis yang sahih. Jadi antaranya Nabi SAW menjawab soalan yang tak tepat sebab Nabi tak tahu, tetapi soalan yang hampir sama ataupun ada kaitan dengan soalan itu Nabi SAW jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cerita tentang tanda-tanda kiamat ni banyak. Ya, ada tanda besar dan tanda kecil. Tanda besar ni banyak, dan zaman sekarang ni pun kita dah nampak tanda-tanda je.
Yang kecil. Yang besar belum lagi. Yang besar tu contoh munculnya Dajjal, ya. Apa, Nabi Isa diturunkan, kemudian munculnya Imam Mahdi, dan munculnya binatang yang besar keluar daripada tanah yang membunuh orang dan sebagainya, ya. Dan banyak lagi lah. Itu kalau kita kata tanda-tanda besar lah. Yang Dajjal, Nabi Isa, Imam Mahdi, itu tanda-tanda besar. Yang lebih besar lagi itu matahari terbit di barat, tenggelam dekat timur, dan macam-macam lagi. Itu kita buka kitab Al-Fitan. Bagus kalau nak baca buku ni tuan-tuan, ada terjemahan kitab karangan almarhum Syekhuna Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam dia ada karang satu kitab 40 hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Bukan 40, ada beratus-ratus hadis yang dikumpulkan dalam pelbagai sunan. Yang asasnya 40 tajuk, tetapi ada banyak hadis dalam tu, tebal. Kitab tu sudah ada di karang dan ditulis dalam bahasa Melayu dan dijelaskan penjelasan ringkas oleh Syekh Fahmi Zamzam. Dia seorang alim dalam bidang ilmu, pelbagai ilmu fiqh, ilmu hadis dan sebagainya, yang berasal daripada Kalimantan, yang berguru dengan ratusan guru, yang belajar dengan ulama-ulama daripada Mekah, daripada Mesir. Dia menetap dekat Malaysia dan meninggal dunia di Malaysia. Ada buku tentang tanda-tanda kiamat, 40 hadis tanda-tanda. Itu bagus untuk kita baca. Tanda-tanda kiamat ni tuan-tuan, kita belajar untuk kita beramal, supaya kita tahu tanda-tanda tu dekat dengan kita. Ini menunjukkan bahawa kiamat dah dekat, maka bila kita tahu kiamat dah dekat, kita beramal. Bukan menjadi sebahagian masyarakat bila belajar tentang tanda-tanda hari kiamat ni, dia duduk sibuk buat teori konspirasi. Teori inilah mengarut yang tak ada bukti. Saya bukan tolak teori konspirasi, ya. Teori konspirasi mesti dibuktikan dengan fakta. Dan memang ada teori konspirasi yang tepat. Yang dulu kata teori konspirasi dibuktikan dengan, tapi tak banyak tuan-tuan. Berapa persen saja, ya. Tapi kebanyakan teori konspirasi memang fail, memang jauh dan tak ada fakta. Dia semua assumption ataupun sangkaan individu-individu tertentu, ya. Tapi kalau betul ada kaitan dengan satu teori yang ada bukti, nama pun teori, bukan satu bentuk adaptasi fakta yang tepat, tidak. Ya. Tapi kalau betul, ya lah, kita pun terima juga. Kita bukan ta'assub tolak langsung, tak ada. Tapi banyak inilah, itulah, dikaitkan dengan nombor-nombor beginilah, itulah, inilah. Ya. Ada kata, oh ini teori konspirasi dikaitkan Dajjal hampir lahir. Kita tengok dia kata Dajjal dah nak lahir, itu pun dah salah fakta dah. Dajjal dah lama wujud dah semenjak zaman Nabi SAW. Bagaimana ada hadis dalam Sahih Muslim, Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal dekat satu pulau yang terpencil, terikat, belum lepas lagi tuan-tuan. Tanya beberapa soalan. Ya, dia kata, ini tanda teori konspirasi Dajjal nak lahir ataupun baru lahir. Bohong, nampak sangat kau bohong. Kita yang percaya ni mudah tertipu tuan-tuan. Ya, cerita fitnah ini adalah disebarkan seseorang yang penipu ataupun disampaikan oleh seorang yang penipu, pembohong, kemudian disebarkan orang yang bodoh. Itu. Ya, itulah yang berlaku pada zaman sekarang tuan-tuan. Baik. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW bagaimana amanah itu disalahgunakan ataupun disia-siakan apabila urusan seseorang itu diserahkan bukan pada ahlinya ataupun urusan masyarakat. Tak kiralah urusan agama ataupun tidak, maka tunggulah hari kiamat. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang orang yang bukan dalam bidangnya nak bercerita ni banyak sekali lah. Cerita pasal yang paling favourite, semua nak jadi ustaz tuan-tuan. Semua nak jadi ustaz. Apatah lagi ada basic sikit-sikit, buat akaun TikTok, Instagram, cerita pasal agama, bila kita dengar salah pula itu. Jadi famous lah. Kalau jadi ustaz ni memang pertama senang nak cari duit, senang nak cari populariti. Ya, pakai kopiah sikit, pakai serban, buat jampi sana jampi sini, faham? You can generate berapa banyak duit boleh buat. Ini. Baik itu Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, man qala bi ghairi fannih faqad ata bil ajaib.
Kata Imam Ibn Hajar, seseorang yang berkata sesuatu yang bukan dalam bidangnya, maka dia akan mendatangkan banyak perkara-perkara yang pelik. Ataupun dalam istilah lain, bukan bidang dia. Yang bukan ustaz nak cerita pasal agama. Yang ustaz nak cerita pasal perubatan pula, cerita pasal ni, pasal tu. Memang hancur lah. Banyak benda-benda yang sangat ajaib yang berlaku. Bukan saja orang bukan ustaz, bukan ahli agama yang bukan belajar secara bidang, secara formal, nak cakap pasal agama, yang ustaz nak cerita pasal benda-benda lain pun banyak juga tuan-tuan. Ya? Macam-macam lah, minum susu, mata rabun lah, kutu banyak dan sebagainya. Ya, ini fakta-fakta. Kita tak nafikan. Memang ada hadis Nabi suruh kita minum susu dan makan madu. Ya betul. Itu kita tak tolak. Ya. Walaupun ada percubaan pakar-pakar perubatan moden yang nak mensangsikan tentang perubatan Nabi, habatus sauda, madu, susu dan sebagainya. Ya memang ada dalam Islam, ya. Tetapi kita yang beriman, kita tetap berpegang pada hadis sahih. Itu ada baiknya dan kita lihat dari segi sudut konteks makna hadis, apakah yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi benda-benda yang cerita pasal susu ni banyak kutu lah, mata rabun dan sebagainya. Ya, ada ustaz tu duk marah, dia tunjuk kitab. Dalam kitab ni sebut, siapa minum susu mata rabun. Ya, yang minum susu dia punya ni begini-begini. Ya, memang kita tak nafikan. Diingat kita tak baca buku tu. Kat rumah saya ada buku tu, demi Allah. Saya beli buku tu. Karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah. Betul. Ya. Memang ada fakta-fakta disebutkan. Tapi fakta-fakta disebutkan itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Minum susu mata rabun. Minum susu banyak kutu. Itu bukan fakta hadis. Itu pandangan-pandangan ilmuwan terdahulu. Ataupun pandangan-pandangan tabib. Ataupun pakar perubatan zaman dahulu yang berasalkan tajribah. Tajribah apa? Tajribah ni macam testimoni dululah. Macam tok nenek kita kan ada bomoh dia. Okey, makan herba ni insya-Allah membaikkan begitu. Makan pucuk betik insya-Allah baik denggi contohnya lah kan. Itu testimoni zaman dahulu. Dia tak ada bukti kajian saintifik. Sama juga apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dia bukanlah kata benda ni confirm. Tetapi dia kata dikumpulkan pandangan-pandangan pakar perubatan zaman dahulu. Dan bila kita bawa dalam konteks sekarang ni, dia berbeza sama sekali tuan-tuan. Sebab kita ada fakta saintifik. Allah dah kurniakan kita dengan kemajuan ilmu. Ada fakta saintifik dibuktikan dengan proses yang betul, dengan metodologi yang betul. Maka fakta-fakta yang kata makan ni, banyak tu, banyak ni, itu dah tak lagi sebagai satu yang relevan. Ataupun kita nak paksa orang lain beramal. Kalau nak percaya secara peribadi, silakan, tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak kata benda ni satu benda yang kena buat, jangan banyak minum, nanti kena, tak boleh lah. You nak amal seorang-seorang, it's okay, tak ada masalah. Nak pakai testimoni yang ada dalam kitab Tib Nabawi itu, tak ada masalah. Silakan, saya tak ada masalah. Tapi which is you bawa benda ni confirm, siapa tolak fakta ni, tolak hadis, minta maaf, you tak betul. Kalau orang kata, habatus sauda ni tak betul ni, Nabi kata tak tepat, itu ya. Itu boleh kita dakwa seseorang itu tolak hadis Nabi SAW. Nabi kata, hendaklah kamu minum madu untuk perubatan. Tak betul ni, Nabi tak betul. Yes, ini barulah kita kata orang tu tolak hadis. Tapi sekadar kalau pandangan ulama, testimoni zaman dahulu, nak tuduh kita tolak ayat Al-Quran, tolak hadis Nabi is too much. Too much, ya. Dan zaman sekarang ni pun, kita pun tak banyak pun pakai petua orang tua-tua dulu tuan-tuan. Dulu banyak petua. Ya. Kalau dulu lah tuan-tuan berpantangnya ibu selepas bersalin, ya Allah, dia punya renyahnya minta maaf cakap lah. Kadang-kadang tu, yalah, sebab sekarang kita pun masih beramal juga, pantang tu kan. Ya, walaupun doktor-doktor perubatan zaman moden ni, ramai kawan-kawan saya, ya, yang doktor moden yang memang kata, tak payah pantang-pantang ni. Isteri lepas bersalin 2-3 hari boleh keluar dah. Boleh keluar berjalan apa semua, boleh pergi shopping. Dia ada doktor macam tu. Ya. Tak apalah kan. Ya, jadi macam kita ni, tak apalah, kita raikan jugalah. Tak apalah berehat at least 40 hari ke apa ke. Duduk berehat selepas berhempas pula melahirkan anak. Kita amalkan jugalah. Tapi yang keterlaluan, yang terlalu tak boleh makan tu, tak boleh makan ni,
Saya pun dengan isteri saya pun, kita ambil nasihat doktor, betul ke orang bersalin tak boleh makan buah limau, tak boleh makan pisang dan sebagainya, gini. Doktor kata tak ada lah, itu tak betul. Bila kita tanya dietitian pun, pakar diet ni pun kata tak ada ustaz, itu orang tua-tua dulu kata berangin lah, itulah. Sebenarnya tak ada, fakta saintifik kata macam tu. Zaman sekarang berubah tuan-tuan, kita kena terima hakikat. Tetapi kalau ada lagi individu yang masih nak old school, memang betul-betul ikut bidan zaman dulu punya, ini tak boleh makan, silakan, tak ada masalah. Kita tak gaduh-gaduh, ahlan wa sahlan, no problem at all. Ya. Tapi kalau nak kecam perubatan moden ni yang kata siapa lawan, siapa yang tak setuju dengan konsep pantang zaman dulu ni, dia ni bukan orang Melayu, dia terkeluar daripada adat. Janganlah macam tu, tak boleh kecam, dia ada pandangan masing-masing. Ya. Baik, itulah kita hakikatnya. Jadi betul lah, dalam tip Nabawi itu macam-macam testimoni ataupun tajribah zaman dahulu. Ya betul, kita hormati itu semua. Dan zaman dahulu mereka beramal berdasarkan testimoni seperti itu. Dia bukan berada zaman kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim berada pada tahun kurun ke-8 Hijrah. Bayangkan 500 tahun dahulu. Pakar bedah ataupun fakta saintifik yang kita boleh dapat sekarang ni pun tak ada zaman sekarang ni. Kecanggihan tak ada. Jadi mereka berpandukan itu. Tapi kita sekarang ni lain, berbeza. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah kata Imam Ibn Hajar, apabila seseorang itu berkata-kata, berbicara sesuatu yang bukan dalam bidangnya, qad ata bil ajaib, pasti dia akan berbicara, dia akan membawa banyak benda-benda pelik. Benda-benda pelik lah. Nak zaman sekarang ni cakap benda-benda pelik memang kena kecam lah tuan-tuan. Memang kena kutuk, memang kena marah, memang kena maki dan sebagainya. So bila netizen dok maki, tentera netizen dok maki ni tuan-tuan, meradang pula dia, marah pula dia. Tetapi dia sendiri yang mencampakkan dirinya dalam perkara-perkara yang menyebabkan dirinya dicela. Memasukkan dirinya, dia sendiri yang mencampakkan dirinya. Maka jangan salahkan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tuan-tuan, orang yang berbicara sesuatu perkara bukan bidang dia dan semakin menular, dan benda tu seolah-olah macam normal sekarang ni tuan-tuan. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, kalau Tok Mufti cerita pasal ni, cakap benda macam ni, tiba-tiba dok bangkit, dok lawan, dok tentang. Lawan dan sebagainya, dok kecam. Ini benda tu dah anggap macam normalisasi. Terutama masyarakat kita ni, dia lihat dalam bidang fatwa ni, kalaulah fatwa itu kena dengan selera mereka, mereka sokong, baguslah Datuk Mufti ni begini. Tetapi kalau keluar hukum yang mengatakan haram, dan haram itu tak kena dengan selera mereka, siap tuan-tuan, memang kena habislah. Tak percaya, kalau tuan-tuan boleh tengok dekat website ataupun buka dekat Facebook Pejabat Mufti Wilayah, ada satu tajuk, satu artikel yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti tentang hukum menggunakan device receiver, macam-macam channel lah zaman sekarang ni. Kalau tuan-tuan nak tengok Netflix, kena subscribe, kena bayar bulanan ataupun tahunan. Ada certain amount yang kita kena bayar, baru boleh tengok rancangan-rancangan Netflix. Ataupun nak tengok Disney Channel, nak tengok Apple Channel, dia kena bayar. Dia bukan macam TV3, TV Al-Hijrah, TV1, TV2, TV3, itu free. Itu free, 1 sen tak perlu bayar tuan-tuan. Tapi kalau macam Astro, you kena bayar. Ada package yang dululah konon nak pasang, ada RM50, 100, 200 pun ada package tu. Sekarang ni saya tengok, saya dapat voucher tu, langgan Astro dapat tengok Netflix sekali, Disney Channel, macam-macam. Macam-macam cerita lah. Dah nak cerita dalam tu memang tak ada tapisan finas. Bolehlah nampak macam-macam. Bahaya jugalah. Tetapi ada satu device ni memang dia jual dekat Malaysia. Boleh dapat dekat Shopee dan boleh dapat mana-mana, ada ejen yang jual. Dan kelebihan device tu, dia bukan saja boleh dapat channel-channel yang free, tetapi dia dapat hack rancangan-rancangan yang berbayar. Dia boleh subscribe dan dia boleh tengok tanpa perlu bayar. Maksudnya dengan ada device tu yang hanya bayar 200 lebih sekaligus, lepas tu ada panggil orang yang pandai adjust, dapat Astro free. Tuan-tuan yang langgan Astro kena bayar 100 lebih 200. Dia tak payah bayar apa-apa. Dia hack. Which is salah. Benda tu salah. Soalan tu ada orang tanya tuan-tuan. Tanya,
So researcher buat soalan, Datuk Mufti semak, okey check, okey siapkan. Tuan-tuan, itu dalam sejarah dia punya komen tu beribu-ribu. Ya. Yang komen tu jenis yang memang beli device tu yang memang dia dapat rancangan Astro free, tak nak bayar. Habis kena hentam tuan-tuan. Memang habis kena hentam. Sebab apa? Fatwa tak kena selera mereka. Mana boleh you ambil hak orang lain? Betul tak? Ya. Kalau kata ustaz saya apa hukum saya ambil Windows piracy, saya kata haram, tak boleh. Ya kan? Oh, tapi hak orang kafir, hak kafir tak kafir, you tak boleh. Kecuali kalau kafir harbi ke apa kan, dia tak boleh. Dia ambil mana-mana piracy, itu tak boleh sebenarnya. Ya, beli dekat ada satu tu saya nak beli satu software yang mana pakai Apple punya MacBook punya, dia tak boleh buka. Ada satu aplikasi Maktabah Syamilah memang tak boleh buka dekat MacBook. Dia kena pakai Windows juga. So, kena beli satu software, harga lebih kurang dalam 70 USD sekali beli. So, kita boleh pakai MacBook, tapi dalam masa yang sama, kita boleh switch kepada Windows punya window lah. Ya, jadi bolehlah buka aplikasi Maktabah Syamilah, saya nak baca buku ke ataupun nak merujuk, senang. Ya. Jadi saya nak beli tu, ada kawan saya kata, ustaz kat Shopee banyak ustaz jual. Bila buka kat Shopee tu RM5, RM10. Tapi beli yang betul-betul je $70. Saya kata pelik lah. Okey ustaz, beli ustaz, ramai beli ni. Saya macam dah tak percaya. Dia bukan kawan rapat lah, dia kawan yang kenal. Saya tanya kawan seorang lagi pakai IT juga, ustaz jangan ustaz, ini piracy ustaz. Saya kata balik, lain kali nak promosi saya barang-barang IT, jangan promosi barang piracy jangan, haram. Ya. Itu prinsip kita. Tak kira lah siapa punya sekalipun, ya, walaupun orang kita tak suka ke, walaupun kawan kita, prinsip kena jaga. Kita buat produk penat-penat, tiba-tiba orang ciplak barang kita, apa perasaan kita? Sama jugalah. Orang buat production, buat rancangan, keluar ribu-ribu, nak lahirkan rancangan, beli rancangan Hollywood berapa puluh ribu, siarkan, mengharap orang bayar, pelanggan ramai, dia dapat duit, dapat untung, dapat beli filem lain dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang hack pula. Jadi kita kata penggunaan device itu kalau digunakan dengan cara yang normal, cara yang baik, tak ada masalah. Beli device tu nak tengok TV3, senang. Nak tengok rancangan-rancangan ataupun channel yang free, no problem, tak ada masalah. Tapi once you gunakan benda ni untuk hack rancangan-rancangan berbayar, hukumnya haram. Oh. Bahagian artikel, komen beribu-ribu. Ya. Separuh ataupun lebih tu duk mengecam. Duk mengecam, duk begitu, duk itu. Ya, itu zaman sekarang ni. Zaman sekarang orang yang tak kira lah, bukan bidang dia, duk hentam. Zaman sekarang orang bercakap ikut hawa nafsu. Zaman sekarang orang bercakap ikut double standard. Bukan ikut cara adil ataupun mengikut neraca yang adil. Yang lawak tu dia bantai lagi tu. Oh, Datuk Mufti, benda ni tahu pula haram. Ya. Habis tu Astro duk siar rancangan-rancangan seksi maxi tu tak tegur pula. Allahu Akbar. Benda tu tak payah fatwa lah tuan-tuan. Apa hukum tengok pelakon pakai pakaian seksi? Tak payah fatwa. Dah tahu haram dah. Apa perlu nak fatwa lagi? Macam mana pula Astro duk menipu, rancangan duk berulang-ulang. Kalau you tak suka, you jangan describe. You jangan langgan. Habis cerita. Kita cerita tentang topik yang kita tumpukan itu saja. Apa hukumnya beli device tu untuk dapat rancangan-rancangan free, kita hack rancangan lain? Tak boleh. Itu kita bincang. Kenapa you nak bawa satu topik luar daripada perbincangan kita? Ini orang Melayu kita lah tuan-tuan. Yang komen tu Melayu semualah. Tahu tak? Jadi memang kita tahulah yang komen tu sebab dia sendiri yang bayar. Dia sendiri yang buat benda tu. Dia buat benda haram macam tu. Jadi memang kena. Sama jugalah yang kita tegur Grab taxi tu kan. Jadi antaranya dia pakai Grab taxi tu, dia ambil pelanggan, bila pelanggan masuk dia minta pelanggan suruh cancel. Dulu cancel supaya apa? Pelanggan bayar penuh pada dia. So dia tak payah bayar dekat Grab. Itu sistem memang terkenal, ya, digunakan oleh, dan saya pernah kena. Orang Melayu kita, bukan Cina non-Muslim, Melayu kita. Bang, tolong cancel bang. Apa pasal nak cancel lah? Dia kata, cancel lah. Cancel je bang, tak apa, senang je. Tak payah nanti apa saya. Alasan macam tak masuk akal lah kau didik je. Kenapa nak cancel? Okey lah, jalan terus. Bayar juga kan. Dulu. Sekarang ni dah bayar secara online dan sebagainya. Dan kalau cancel ada denda lah. Dulu cancel tak ada denda.
Jadi dia kata, macam ni bang, kalau abang cancel, abang bayar kat saya RM25. Saya dapat full RM25. So saya tak bayar 30% dekat Grab. Kata, okey, minta maaf, saya tak nak kompromi benda ni. Sebab apa? Dalam hadis Nabi kata, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam wajib berpegang pada janji-janjinya. Saya kata, adik dulu, ketika daftar Grab, apa perjanjiannya? Apa terms dia dan condition dia? Mesti begini kan. Condition dia kena ikut arahan dan kena ikut janji-janji antara adik dengan Grab. Betul tak? Itu saya tahu lah bang. Maksudnya, sebelum nak approve, nak agree itu, you baca tak? Tak baca pun saya tahu benda tu ada. So itu janji you dengan Grab, you kena tunaikan. Kalau you buat macam ni, you pecah amanah, you langgar janji, you langgar undang-undang antara you dengan Grab, salah, saya tak nak kompromi, saya tak nak cancel. Apa tu, dia bebel lah, marah. Muka masam je bawa kereta kan. Dia boleh apa? Itu pun ditegur juga. Bila dia tegur tu, woi, macam-macam lah pemandu Grab. Dok bantai. Mufti gaji besar boleh lah. Apa kena-mengena dengan gaji mufti? Macam-macam. Pelik. Ya, tak apa, kita bagi lawan azan dahulu. Sebelum kita teruskan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu renyah hiruk pikuk hidup dalam zaman sekarang. Kita tegur benda-benda yang tak betul, benda-benda yang salah. Ya. Jadi kita kena kecam balik. Kita tahu orang nak cari makan, they are struggle nak cari kehidupan, nak survive dan sebagainya. Tapi jangan sebab kalau kata benda-benda macam ni untuk menghalalkan benda yang haram. Ini kata alah mentang-mentang mufti kerja dapat gaji hujung bulan, gaji besar, bolehlah cakap macam tu. Apa kena? Apa kena mengena? Ini tak ada kaitan dengan gaji seseorang, pendapatan seseorang, itu rezeki masing-masing. You usaha. Ya. Orang yang dapat pangkat besar, yang dapat kedudukan yang tinggi, dia bukan duduk senyap-senyap, tak ada. Dia usaha, tuan-tuan. Allah dia berfikir untuk dia berusaha. Dia berusaha, belajar betul-betul sampai tahap tertinggi, buat usaha kerja baik-baik, tunjukkan, kebuktikan dia punya credential dia. Orang nampak, orang lantik dia. Usahalah, bukan kerja yang mudah. Ni tiba-tiba keluar fatwa benda macam ni, dia kecam pula. Bukan macam tu cara yang sepatutnya, dah benda yang tak sepatutnya. Jadi, kita kena ingat, hak orang lain kita jangan cabul hak orang lain. Kita kena jaga amanah. Macam contoh dululah masa anak saya kecil-kecil dulu tu, tengah famous cerita Upin dan Ipin. Upin dan Ipin ni satu rancangan kanak-kanak yang sangat popular sampai kat Brunei, Singapura, Indonesia, sangat terkenal. Ya, dia terbitan Lens Kopak. Nama syarikat dia Lens Kopak nama dia. Ya, masa saya pergi dekat Terengganu, apa nama pasar tu? Apa nama pasar yang biasa-biasa orang beli tu, kat atas tu jual bantal, ada apa. Anak saya nampak ada patung Upin Ipin, dia nak beli patung Upin dan Ipin tu, saya tak bagi. Pasal apa? Patung Upin Ipin ni dia adalah cetak rompak. Cetak rompak. Kata menangis nak, apa tak boleh beli kan. Ya, isteri saya kata, kenapa tak boleh beli bang? Tak boleh. Ini cetak rompak ni, kita kalau kita beli, kita seolah-olah menyokong cetak rompak. Kalau Lens Kopak tahu, dia marah boleh saman. Dia kata nak beli, kita beli yang betul-betul punya, yang license punya tu, baru betul. Yang Lens Kopak bagi apa syarikat untuk terbitkan, betul, sebab itu hak cipta dia, itu karya dia, dia yang terbit. Tiba-tiba ada yang buat piracy macam tu. Kalau kena, apa beza, apa perasaan kita, tuan-tuan? Macam tu. Itu prinsip saya kena lihat. Perasaan tentang macam dah suruh berhenti. Ya. Prinsip saya sama, tak kira hak cipta terpelihara. Thesis master PhD Al-Azhar dah lama tulis dah, memang tak boleh. Saya ada tim bola saya sendiri, alhamdulillah tak pernah beli pirate, tak pernah beli yang dekat rantau panjang, memang tak pernah beli. Itu prinsip saya. Sebab apa? Itu hak orang lain. Al-Ihsan nak cetak jersey bola ni, tuan-tuan, nak dapat lesen daripada Adidas, Nike, berapa puluh ribu, berapa juta dia bayar tu. Nak dapat lesen jual original punya jersey tu. Tiba-tiba ada orang cetak secara haram, jual dan sebagainya. Ini merugikan orang lain. Bukan saja merugikan syarikat Adidas, tapi merugikan syarikat-syarikat yang berada dekat Malaysia dan ejen-ejen yang dapat lesen untuk jual tu. You ada duit, you beli. Tak ada duit, sokong je lah macam tu. Ada rezeki, beli yang original. Kalau nak beli, simpan duit sedikit, settle. Ini hukum kita kena faham. Tak ada siapa ulama kata benarkan. Buka lah. Saya cabar buka mana-mana fatwa Saudi ke Mesir ke apa ke, tetap
al-hukuk, ya, hak-hak cipta terpelihara ni jelas. Sebab itu hak-hak cipta terpelihara itu hak produk. Kita cerita hak intelijen, hak kita sendiri yang perah otak untuk keluarkan benda-benda macam ni, itu perlu dijaga. So kita kena ada prinsip dan kita kena ada satu perkara yang jelas berdasarkan syariat itu sendiri. Ya, bukanlah sebab to do Windows Microsoft Amerika punya, tidak. Oh, bolehlah kita beli piracy. Boleh pakai mana-mana yang bukan hak orang Islam ke tak, tapi prinsip kita, hak cipta orang lain kita kena jaga. Macam mana kalau kita pula marah, mau pula marah. Ya, ada pengusaha tudung dia kena ciplak, mau dia bawa saman kat mahkamah. Tudung dia kena ciplak, tudung dia, brand dia artis, jual 100 lebih, tiba-tiba kat pasar malam coket jual RM70, RM50, marah dia, bawa masuk mahkamah. Macam itulah. Dan itu hakikat Islam menjaga perkara-perkara begitu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bercakap bukan bidang je, itu tanda-tanda kecil. Zaman sekarang ni kita tengoklah bagaimana orang netizen sekarang ni. Netizen ni semua bidang dia tahu. Kalau cerita undang-undang, dia lah lawyer. Bila mufti bercakap, dia lah ulama, mengalahkan mufti, tuan-tuan. Cerita pasal politik, dia pun mengalah macam-macam. Fakta mengarut, kadang-kadang baca tajuk saja, oh bercakap. Lepas tu disokong orang lain pula tu, Allahu Akbar. Saya pernah tegur dalam netizen tu, dia kata, oh ini bukan judi, ini kerelaan sendiri. Suka hati mak bapak dia cakap macam tu. Judi bukan masalah you rela tak rela, tapi kalau ikut cara yang seperti mana diharamkan, jadi haram. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam hadis, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Nabi kata akan datang pada satu musim nanti, tahun-tahun yang penuh daya dengan penipuan. Khadda'at, penuh dengan tipu daya. Maksudnya apa? Yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang bercakap bohong dipercayai. Samalah netizen-netizen yang komen-komen merapu, merepek, merapan, oh disokong. Yang duk kutuk mufti, yang lawan mufti, itulah yang disokong, dipercayai, padahal cakap bohong belaka. Ya, wa yukazzabu fiha al-kadhib, dan orang yang bercakap, ya, wa yukazzabu fiha as-sadiq, dan orang yang bercakap benar itu tidak dipercayai, diperolok-olokkan. Yalah, mufti cerita pasal hukum, ulama cerita pasal hukum, orang cerita pasal fakta yang betul, fakta begini, oh dipermain-mainkan. Betul lah zaman sekarang ni lah, tuan-tuan. Ya, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang melanggar amanah dipercayai. Orang yang tak amanah, orang yang buat korupsi, orang yang melanggar kredibiliti sebagai pemimpin dan sebagainya, itu yang dipercaya, itu yang diambil sebagai pemimpin dan sebagainya. Ya, wa yukhawanu fiha al-amin, orang yang jujur, yang amanah diketepikan, tidak dilantik dan sebagainya. Ya, wa yantiqu fiha ruwaibidah, yang mana orang yang jahil, orang yang ruwaibidah berbicara pada ketika itu. Maka Nabi ditanya, siapakah ruwaibidah? Iaitu orang yang bodoh, orang yang fasik. Ya, orang yang bodoh, orang yang fasik berbicara tentang urusan manusia. Orang bodoh, tak ada ilmu, nak bercakap tentang urusan manusia, urusan agama, urusan politik dan macam-macam lagi. Ya. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah tanda-tanda kecil zaman Nabi ada yang dah timbul, apatah lagi zaman kita 1400 selepas itu. Jelas banyak. Jadi tanda-tanda kecil kiamat ni, tuan-tuan, sebenarnya bukan untuk kita kaji nak buat teori konspirasi, tapi lebih kepada kita kena lihat sebagai persediaan kita untuk bertemu pada hari akhirat dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa ولا دين إلا قضيت ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.